Hai, hai, hai. Selamat sejahtera semua. 우리 엄마 매일 내게 말했어. 언제나 남자 조심하라고. 사랑은 마치 불장난 같아서. Pada hari ini, kita akan belajar subtopik 2.1.8 iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. Untuk topik ini, ianya menekankan bahawa pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian ialah proses terakhir untuk mengukur tahap keberkesanan produk yang telah dihasilkan, ya. Okey, tahap keberkesanan produk adalah berdasarkan 3 faktor, iaitu yang pertama, mematuhi projek brief, kedua, memenuhi kehendak pelanggan dan ketiga, ketepatan rupa bentuk. Kita lihat yang pertama iaitu pengujian. Okey, pengujian direkodkan untuk tujuan penambahbaikan dan sebagai rujukan pada masa yang akan datang. Ada dua kaedah pengujian iaitu yang pertama ujian makmal dan yang kedua ujian parameter. Okey, apa dia ujian makmal? Okey, ujian makmal ialah pengujian terhadap produk berfungsi di dalam makmal atau bengkel dengan menggunakan peralatan dan kelengkapan tertentu yang bersesuaian dengan jenis produk. Okay, dalam ujian makmal ini ada beberapa faktor seperti daya, cahaya, suhu, angin, kelajuan dan lain-lain yang dikawal oleh peralatan di dalam makmal atau bengkel. Contoh ujian makmal ialah ujian kemuluran, ujian kekuatan dan ujian beban. Sekarang kita lihat ujian parameter. Apa dia ujian parameter? Ujian parameter ialah pengujian terhadap produk berfungsi yang dibuat dalam situasi dan di lokasi yang sebenar bagi menentukan kefungsian, kesesuaian, keupayaan serta kebolehgunaan produk. Okay, contoh ujian parameter ialah diberi di sini ialah penggilap kasut magic digunakan untuk menggilap kasut kulit dan kasut PVC guru-guru lelaki di sebuah sekolah menengah tertentu yang dipilih. Sekarang kita lihat faktor kedua, tahap keberkesanan produk yang diukur. Faktor yang kedua ini ialah penilaian. Okay, penilaian dilakukan untuk menganalisis keputusan pengujian yang telah diperoleh. Penilaian menggunakan borang soal selidik yang mengandungi soalan-soalan tentang aspek kefungsian, ergonomik, reka bentuk dan nilai estetika serta keselamatan bagi produk. Okey, sekarang kita lihat contoh borang soal selidik. Di sini ialah borang bagi produk penggilap kasut magic yang telah diedarkan kepada pengguna. Okey. Okey, kita lihat ada 4 aspek produk yang dinilai iaitu kefungsian, ergonomik, reka bentuk dan nilai estetika dan juga keselamatan. Di sini pengguna akan menilai setiap aspek sama ada ianya memenuhi ataupun tidak. Dan pada akhir borang, pengguna juga boleh menulis cadangan untuk menambah baik produk tadi. Okey, ini pula ialah contoh analisis terhadap maklum balas daripada borang soal selidik tadi. Kalau kita lihat di sini, kita dapat lihat kesimpulan bagi setiap aspek produk.
Sekarang kita lihat pula faktor yang ketiga tahap keberkesanan produk yang diukur, iaitu kesesuaian produk. Kesesuaian ditentukan berdasarkan penilaian terhadap keputusan pengujian yang telah dijalankan terhadap produk. Keputusan pengujian dapat membuktikan sama ada produk yang telah dihasilkan menepati keperluan dan kehendak pengguna atau sebaliknya. Okey, contoh kesesuaian produk. Okey, hasil daripada penilaian, produk didapati berfungsi sepenuhnya seperti yang dirancang. Produk dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna untuk membersihkan dan menggilap kasut dengan mudah, berkesan dan cepat. Oleh itu, penggilap kasut magic tadi amat sesuai digunakan untuk membersihkan dan menggilap kasut. Okey, faktor yang terakhir ialah tahap keselamatan. Okey, tahap keselamatan adalah bertujuan untuk memastikan bahawa produk yang dihasilkan tidak membahayakan pengguna. Okey, ada beberapa contoh penilaian, iaitu kita lihat contohnya yang pertama, adakah produk mempunyai bahagian yang tajam? Adakah produk mempunyai manual penggunaan? Adakah produk selesa untuk digunakan? Okey, dan yang keempat, adakah bahagian elektronik pada produk boleh membahayakan pengguna? Okey, itu saja setakat ini. 우리 엄마 매일 내게 말했어 언제나 남자 조심하라고 사랑은 마치 불장난 같아서 다치니까 엄마 말을 꼭